kita tak ada vaksin tu, ramai nanti dan bila dah disediakan, ada pula yang mengambil kesempatan ini untuk membuat penipuan dalam talian dan sebagainya. Jadi bila ada supply, bila ada demand itu, maka datanglah nasir-nasir ini yang melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Jadi kita akan membincangkan sebenarnya apakah perincian penipuan dalam talian berkenaan dengan vaksin COVID-19 ini. Ya. Skamer ni memang licik lah. Betul. Apa saja akan dilakukan untuk mencari jalan. Yang bestnya dia akan ikut isu semasa. Betul. Kan? Pandai. Isu semasa pandai. Baik, kita nak bersama dengan Encik Mokhtar Abdullah, Timbalan Pengarah Bahagian Penguasa Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia secara maya. Assalamualaikum, Encik Mokhtar. Waalaikumsalam, Cik Fariha ya. Ya, sihat? Dengar jelas. Dengar jelas Okey. Encik Mokhtar sihat? Alhamdulillah sihat. Ya. Okey, Encik Mokhtar, berkenaan dengan isu berkenaan dengan penipuan vaksin COVID-19 ini dalam talian. Difahamkan, kita tahu sudah maklum bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga MOSTI yang diberikan kuasa untuk mengendalikan vaksin COVID-19 ini. Tetapi ada dalang yang lain menjadikan ia sebagai satu langkah komersial dalam talian menjual vaksin ini. Seperti mana yang telah dilaporkan oleh pihak polis, ada 2 laporan kan yang membabitkan lebih daripada RM280,000. Mungkin Cik Mokhtar boleh berkongsi dengan kami berkenaan dengan penipuan dalam talian berkenaan dengan vaksin COVID-19 ini. Okey, Cik Faria. Actually macam Cik Faria cakap tadi lah, penjualan suatu produk di dalam dalam talian ni sebenarnya mengikut trend. Kalau kita lihat dulu bila bermulanya wabak COVID-19 ni, penjualan ni berkisar untuk rawatan dan pencegahan. Maksud dia rawatan tentang ubat-ubat untuk merawat COVID-19 dan juga pencegahan. Pencegahan ni dari segi sanitation lah ya, sanitizer. Macam-macam jenis sanitizer yang dijual. Yang dikatakan boleh mencegah COVID-19 daripada merebak. Sebenarnya kebanyakannya adalah palsu lah dan tidak berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, sekarang ni memang menjadi trend pula di mana para penjual dalam talian ni mula menjual vaksin pula. Sebab sekarang ni vaksin dah keluar dan memanglah ramai mengambil kesempatan untuk menjual vaksin-vaksin. Kita pun tak tahu dari sumber mana ya. Sebenarnya KKM amat mengambil berat lah ya dalam isu penularan penjualan vaksin dalam talian ini. Kerana ia melibatkan isu keselamatan dan juga keberkesanan program vaksinasi kebangsaan kita. Sebab program ini memerlukan satu kerjasama yang erat lah di antara pihak kerajaan dan juga orang ramai supaya program ini berkesan ya. Kita di Kementerian Kesihatan Malaysia, khususnya di bahagian penguasa farmasi, memang mempunyai satu bahagian khusus ya untuk memantau dan juga menjalankan saringan ke atas semua medium ya. Masuklah platform e-dagang yang kita tahu sekarang kan, banyak platform e-dagang, website juga ya, portal, media sosial dan lain-lain media lah. Di mana kita, bila kita buat saringan ni, kita nak memastikan semua pengiklanan dan penjualan produk-produk yang berkaitan dengan kesihatan secara umumnya lah. Tapi pada masa sekarang kita bagi penekanan kepada penjualan dalam talian bagi vaksin COVID ya. Di mana perlu mengikut undang-undang yang kita kuasakan ya. Jadi jika kita dapati suatu iklan tersebut, termasuk iklan vaksin ni, vaksin COVID-19 ni, adalah satu iklan yang mengeliru. Dan bagi COVID-19 ni, COVID-19 ni, iklannya kita boleh kategorikan sebagai iklan palsu lah ya. Sebenarnya tak ada lagi vaksin COVID-19 yang boleh dijual secara atas talian ya. Jadi kita di Kementerian Kesihatan ni, bila kita jumpa iklan-iklan sebegini, pertama sekali kita akan minta pengendali platform ataupun pengendali sebarang medium tu untuk menurunkan iklan-iklan tersebut daripada platform mereka ya. Dan juga kita di Kementerian Kesihatan Malaysia ni tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan pendakwaan ke atas setiap pengendali dan juga penjual vaksin tiruan di atas talian ini. Kita sebenarnya, Faria, kita ada kerjasama di antara SKMM,
dan juga kerjasama dengan pengendali platform antarabangsa. Di mana kita seperti Alibaba kita boleh meminta pengendali platform ni untuk menurunkan iklan-iklan yang palsu ataupun yang mengelirukan orang ramai lah, ya. Dan mereka memberi kerjasama kepada kita. Facebook pun kita ada kerjasama dengan Facebook, di mana kalau ada iklan-iklan yang mengelirukan, kita minta mereka turunkan daripada platform mereka lah, daripada medium mereka, Faria. Dan kita sedang maklum, mungkin itu iklan-iklan dipaparkan Cik Mokhtar kan, tapi ada juga cara yang digunakan, itu modus operandi yang digunakan oleh scammer ini. Mereka menelefon, menghubungi individu untuk mendapatkan membuka pengenalan, katanya nak memeriksa adakah nama ataupun kad pengenalan itu telah didaftarkan dalam MySejahtera untuk mendapatkan vaksin. Itu juga membimbangkan. Bagaimana mungkin pandangan Cik Mokhtar sendiri, sebab kita tahu ada juga terdapat isu berkenaan pendaftaran MySejahtera kan, kita tahu sebelum ni ada yang glitch dan sebagainya. Tapi itu juga diguna pakai untuk menipu berkenaan dengan vaksin COVID-19 ini. Okay, mengenai penipuan dalam MySejahtera ni, saya tak ada maklumat yang banyak lah, ya. Cuma apa yang saya boleh katakan di sini bahawa tentang vaksin COVID-19 sekarang ni, tidak ada fasiliti selain daripada fasiliti kerajaan dan juga fasiliti yang diluluskan oleh kerajaan yang boleh memberi vaksin COVID-19 ini. Mana-mana pusat ataupun fasiliti, even hospital swasta sekalipun, ataupun lain-lain institusi kesihatan yang menawarkan suntikan vaksin COVID ni adalah tidak diiktiraf oleh kerajaan. Boleh kita katakan palsu lah, Faria. Ya. Jadi apa-apa maklumat tentang vaksin COVID ni perlu dapat daripada sumber yang sah, iaitu daripada kementerian lah. Ya. Kita tak boleh melayan semua panggilan ataupun apa-apa information yang dia menghendakkan informasi daripada kita mengenai COVID. Cik Mokhtar, sekiranya ada sekiranya penonton ni kan mungkin ada yang terkena dengan penipuan ini, mereka perlu menyalurkan laporan ini kepada siapa terlebih dahulu? Okey. Kalau ada penipuan tentang vaksin COVID-19 ni, sebenarnya orang ramai yang boleh menyalurkan segala aduan kepada sistem aduan awam. Kita ada sistem aduan awam, Fariha, iaitu SISPA, SISPA. SISPAA. Ya, kalau kita buka melalui internet, kita akan type saja SISPA dan kita masukkan aduan, apa-apa aduan di situ. Terutama kalau aduan melalui COVID-19 ni, kita masuk ke situ. Dan aduan ni akan disalurkan kepada pengaduan awam dan disalurkan kepada bahagian ataupun kementerian yang berkaitan lah. Kalau mengenai vaksin, dia akan disalurkan kepada Kementerian Kesihatan lah untuk kita ambil tindakan ke atas aduan tersebut. Ya. Baik. Cik Mokhtar, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ini. Ya, saya rasa ini perkongsian yang perlu diambil kira jugalah, penumpuan atau fokus lah kepada semua rakyat Malaysia kan. Bimbang juga kan vaksin yang tidak mendapat kelulusan tiba-tiba dijual begitu saja dengan mudah. Itu membaikkan nyawa juga sebenarnya tahap kesihatan seseorang. Terima kasih banyak Cik Mokhtar Abdullah. Mungkin Faria, saya ada sikit lagi. Faria boleh tak? Tentang nasihat secara awam lah. Untuk awam, ya. Baik. Lagi, ya. Okey. Saya menasihatkan orang awam ni belum membeli apa-apa produk kesihatan lah, termasuk vaksin ni. Kita mesti memastikan bahawa vaksin ni berdaftar. Vaksin ni walaupun berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, memang tidak boleh dijual dalam talian. Tapi bagi produk-produk lain, sebelum membeli kita memastikan produk tersebut berdaftar dengan kerajaan Malaysia, ya. Dan juga mempunyai pelekat keselamatan, ya. Dan produk-produk seperti vaksin COVID ni dikategorikan sebagai ubat kawalan, dan di mana ubat-ubat seperti ini memang tidak boleh dijual di atas dalam talian. Hanya boleh didapati daripada farmasi ataupun daripada hospital ataupun klinik swasta, kerana dia memerlukan preskripsi daripada doktor lah sebelum diberi kepada pesakit, ya. Oleh itu pada masa sekarang, jika ada pengiklanan penjualan vaksin dalam talian, bermaksud bahawa vaksin yang dijual tersebut adalah vaksin palsu, vaksin palsu. Dan vaksin ini bahaya, ya, Faria, sebab dia tidak dinilai dari segi kualiti, keselamatan dan keberkesanan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, ya, Baik, Faria. Cik Mokhtar.
Baik, terima kasih banyak Cik Mokhtar di atas perkongsian ini. Sama-sama, Maria. Ditekankan sekali lagi vaksin ni bahaya kan, sebab sepatutnya seseorang tu perlu disaring, dinilai dulu macam mana tahap kesihatan, ada alergi atau tidak sebagainya, barulah boleh diberikan vaksin. Bukannya main nama daftar, dah kan. Yang perlu kita pandai, kita beli sendiri dan sendiri kita nak mencari cara untuk mendapatkan vaksin itu. Kita kalau boleh ingin kurangkan segala risiko untuk memastikan keselamatan anda. Jadi, tolong daripada, kalau anda ketahui sesiapa lah mungkin warga emas yang terpusu-pusu nakkan vaksin secara dalam talian ni, tolong nasihatkan mereka.